Penerbangan Malaysia Airlines pesawat HGM3063 HGM3063 ke Malaysia sedia berlepas ke pembangunan sektor perindustrian negara Malaysia. It goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. Dreaming about the things that we could be. So it's gonna be forever. You already know. That should kill me when I'm in the spot. Don't believe me, just watch. Is it too late now to say? I need a one dance. And then we start to dance and I'm singing like, oh, I want something just like that. Might be over now, but I feel it still. Duh. I want you to be happier because I'm happy. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Farah nak kongsikan tentang perkembangan perindustrian di Malaysia. Pada tahun 1950 sehingga tahun 1960, perindustrian dijalankan di Malaysia bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi negara, di mana pada ketika tersebut perindustrian adalah bersumberkan biji timah dan juga getah. Namun, harga bagi kedua-dua komoditi ini tidak stabil sehingga memaksa kerajaan untuk merangka pelan industri yang baru di mana pelan tersebut lebih pesat dan juga lebih membangun. Maka terhasillah pelan industri bercorak gantian import. Manakala pada tahun 1970 pula pembangunan industri semakin pesat dan industri yang dihasilkan mampu serta berkeupayaan untuk menampung tenaga kerja dan dasar ekonomi baru. Pelan industri yang dihasilkan adalah berasaskan import dan juga tenaga buruh. Manakala pada tahun 1980-an pula, pembangunan ekonomi dan industri negara berganjak ke satu fasa yang lebih baik dengan terhasilnya industri berat. Industri berat berkeupayaan untuk memahirkan tenaga kerja dengan persekitaran pekerjaan yang berteknologi tinggi. Untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian, sektor ekonomi terbahagi kepada 3 sektor utama iaitu sektor premier, sekunder dan tertier. Perindustrian terletak dalam sektor sekunder di mana ia tidak terlibat secara langsung dengan alam sekitar. Perindustrian terbahagi kepada 2 jenis iaitu berasaskan sumber dan juga tidak berasaskan sumber. Perindustrian yang berasaskan sumber menghasilkan barangan siap dan separuh siap seperti perindustrian pemrosesan makanan, petroleum dan pembinaan. Manakala perindustrian tidak berasaskan sumber menggunakan bahan separuh siap daripada perindustrian berasaskan sumber iaitu perindustrian tekstil dan pemakaian, perindustrian pengangkutan dan juga aktiviti perkilangan. Seterusnya, saya serahkan kepada Muazzin. Ya, kat Malaysia ni kan banyak industri. Apa manfaat yang kita dapat Banyak manfaat nak. Iya ke? Macam tak pernah nampak je. Budak ni tak percaya pula. Tu San. Hingga ke hari ini, pelbagai industri diwujudkan bagi membangun sektor ekonomi negara. Namun, isu kurangnya peluang kerja masih kedengaran. Walaupun hakikatnya membangun industri yang banyak memerlukan tenaga kerja yang ramai. Apakah tidak ada peluang kerja di zaman serba canggih ini? Ataupun memilih kerja sudah menjadi tren? Anda soal, anda jawab, tepuk dada, tanya diri. Seringkali kita keliru dalam memilih antara 2 produk atau barangan. Produk tempatan ataupun produk luar negara. Persoalannya, apakah barangan tempatan mampu menggantikan barangan import? Jawapannya terletak di tangan anda. Industri makanan, barang kemas atau pembinaan berambut telah berkembang dengan pesat hingga ke hari ini. Sesuai dengan itu, demand kepada bahan mentah bagi industri ini semakin meningkat. Maka kepentingan industri ini adalah ia mampu menggalakkan pertumbuhan kegiatan seperti pertanian, perlombongan, pembalakan dan perikanan.
Sejarah menjadi saksi bagaimana pembinaan landasan kereta api itu digunakan untuk mengangkut biji timah pada suatu masa dahulu. Kini teknologi dan kemajuan otomotif dimanfaatkan secara meluas bagi memenuhi industri tanah air. Ini merupakan suatu kepentingan dalam industri dengan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan bagi memudahkan industri itu disebarkan. Suatu ketika dahulu, Malaysia hanya tertumpu pada sumber ekonomi primer seperti pertanian dan perikanan. Kini pelbagai industri kian mempelopori industri tanah air seperti industri perbankan, pelancongan ataupun industri otomotif juga kraftangan. Ini merupakan kepentingan lain industri dalam pelbagaikan sumber ekonomi negara. Oh, macam tu. Barulah faham. Oh, I see. Kan banyak manfaat dia, kepentingan dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sedia kita tahu seperti mana yang telah diterangkan oleh rakan-rakan sebelum ni, perindustrian merupakan salah satu cabang sumber yang terdapat di Malaysia melalui pelaburan-pelaburan asing yang datang daripada luar negara. Ianya meliputi beberapa aspek penting, contohnya kepakaran daripada negara luar dari segi teknologi dan pelbagai lagi. Okey, kewujudan kilang-kilang perindustrian di kawasan setempat ni akan membantu dari segi memberi manfaat kepada sosial ekonomi penduduk setempat. Malah dia akan membantu dari segi meningkatkan ekonomi negara. Justru tidak dinafikan lagi bahawa kawasan perindustrian ini dapat membantu memberi kesan positif kepada penduduk-penduduk setempat di kawasan ini. Okey, tetapi malangnya wujud kesan-kesan negatif daripada perindustrian ini yang melibatkan kepada alam sekitar. Jadi mari kita lihat apakah kesan-kesan negatif kepada alam sekitar. Kesan negatif yang pertama adalah melibatkan pencemaran udara. Pencemaran udara melalui industri perkilangan meningkatkan kadar pencemaran udara dan jerubu melalui pembakaran bahan api fosil dan pelbagai bahan pencemar. Tambahan, aktiviti industri yang membebaskan gas-gas pencemar seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur oksida memanaskan keadaan cuaca tempatan dan meningkatkan kejadian pulau haba. Okey, haba yang terperangkap akan menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau, malah akan menyebabkan suhu di persekitaran ini meningkat. Bukan itu sahaja, kesan yang kedua adalah diakibatkan oleh penggunaan bahan-bahan pencemar yang dialirkan ke dalam sungai, termasuk sisa-sisa saliran di sekitar kawasan perindustrian. Pencemaran sumber air permukaan melalui pembuangan bahan enap cemar atau sisa industri ke dalam sumber air akan menyebabkan kandungan air menjadi keruh, berubah warna, berbau busuk, beracun dan bertoksik. Lebihan amonia dan bahan terlarut akan larut dalam air akan mengubah kandungan kimia air dan menjejaskan organisma akuatik serta merosakkan rantaian ekosistemnya. Okey, akhirnya adalah melibatkan kesan kepada biosfera seperti pencemaran bau, kebisingan yang berpunca daripada mesin-mesin kilang yang akan mengganggu persekitaran kawasan sekitar di sini. Pertambahan tenaga buruh menyebabkan suatu kawasan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. Keadaan ini biasanya boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyakit berjangkit, masalah jenayah, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Kesesakan lalu lintas akan berlaku apabila pekerja kilang bertambah dan kesesakan berlaku apabila jumlah kenderaan yang digunakan untuk berulang-alik ke tempat kerja bertambah. Kesannya, masalah aliran trafik akan berlaku yang boleh melambatkan perjalanan dan meningkatkan risiko berlaku kemalangan kepada penduduk setempat dan pekerja kilang sendiri. Kesimpulannya, kesedaran masyarakat terutamanya dari segi pencemaran-pencemaran perindustrian adalah penting, termasuklah kesedaran daripada pemilik-pemilik kilang untuk mengurangkan pencemaran yang berlaku di negara kita. Okey, menghargai, memelihara dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab kita semua. Okey, jadilah kamu khalifah di muka bumi Allah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, seterusnya adalah kesan pandemik COVID-19 ke atas sektor industri di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, banyak sektor telah terjejas dan mengalami beberapa kesan yang merugikan, termasuklah sektor industri. Sebagai contoh, sektor industri berat iaitu pembuatan otomotif dilihat mengalami banyak kesan buruk. Berdasarkan penelitian, negara kita berdepan dengan situasi yang amat sukar di mana pada bulan Mac dan juga April, jualan kenderaan dijangka susut mendadak lantaran kurangnya pembelian.
Malah, beberapa pusat pengedaran syarikat pengeluaran otomotif juga didapati berdepan dengan isu aliran tunai. Antaranya ialah mereka terpaksa membayar gaji pekerja yang terpaksa bercuti susulan perintah kawalan pergerakan, bayar balik pinjaman, sewa premis dan stok kenderaan yang tidak terjual. Begitu juga dengan industri pembinaan di negara kita. Kesan yang paling ketara adalah kerugian. Dalam hal ini, apabila industri tidak dibenarkan beroperasi, industri pembinaan dilihat mengalami kerugian yang dianggarkan daripada nilai gaji, bahan binaan, sewa jentera dan pengurusan projek. Malah terdapat juga beberapa tapak yang masih beroperasi namun tidak dapat berjalan dengan kapasiti yang penuh dan lancar. Ini lantaran daripada ketiadaan pekerja, ketiadaan modal dan juga bahan di samping kebimbangan jangkitan daripada virus. Manakala, bagi industri pelancongan pula, kesan yang paling menonjol adalah berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini, usaha industri pelancongan di Malaysia mengalami kesukaran untuk mendapat keuntungan seperti yang sebelumnya. Hal ini lantaran pengusaha sektor industri kurang mendapat sambutan daripada pengunjung baik dari dalam maupun luar negara. Hal ini lantaran daripada sekatan pergerakan yang telah dilakukan oleh pentadbiran negara. Dan pada masa yang sama, mereka juga mendapat kerugian apabila banyak kehilangan pekerja, pemotongan gaji dalam kalangan pekerja dan pembatalan tempahan produk pelancongan seperti hotel dan juga pakej pelancongan.